Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Nama saya Muhammad Nazrul Syah bin Muhammad Johan, bernombor metrik 321-2010460. Baik, tajuk yang ingin saya kupas pada petang ini ialah kebersamaan guru dan juga ibu bapa. Bila kita sebut tentang ibu bapa dan guru-guru, ia adalah dua peranan ataupun dua golongan yang berperanan dalam membentuk peribadi seorang anak itu. Ibu bapa membentuk peribadi murid di rumah. Peribadi murid tu dibentuk oleh ibu bapa, akan diaplikan di sekolah, dan guru selaku guru yang bertugas membantu ibu bapa, mereka akan mendidik anak-anak tu dalam bidang-bidang mereka. So, ibu bapa mendidik dalam bidang-bidang mereka, contoh secara membaca doa, menjaga kebersihan dan sebagainya lah. Guru-guru akan mengajarkan tentang akademik, akan mengajarkan tentang kurikulum, muzik, lukisan dan sebagainya. Saya telah menerima beberapa berita tentang guru-guru ini seringkali menerima tomahan ataupun kritikan daripada ibu bapa kanak-kanak yang bagi saya tidak bersikap profesional, especially tentang hukuman yang diberikan kepada anak-anak mereka lah. Bagi mereka, hukuman yang diberikan oleh guru-guru amatlah tidak relevan, kerana mungkin cara ibu bapa mendidik anak tu di rumah ialah dengan melayani apa sahaja dia nak buat. Salah ataupun betul diketepikan, namun biar dia gembira, biar dia seronok. Mungkin cara ini diaplikan oleh ibu bapa tersebut akibat daripada sikap yang tidak profesional daripada segelintir, tak semua, tapi segelintir ibu bapa yang mempertikaikan umatnya ialah jentik telinga, berdiri dekat luar ataupun berdiri dekat tempat masing-masing. Namun hukuman itu pun dipertikaikan oleh ibu bapa. Apakah cara yang terbaik untuk kami sebagai seorang guru untuk memastikan anak murid tu mendapat pengajaran daripada apa yang mereka buat? Apakah kesan buruk sekiranya segelintir ibu bapa ini masih mengkritik tentang cara-cara guru mendidik anak-anak mereka? Kesan akan kita nampak di 10 tahun ataupun 7-8 tahun ke depan. Jadi mereka-mereka ini adalah hasil daripada didikan ibu bapa tadi, yang mana asyik membelai, memberikan kemanjaan, memberikan apa segala yang mereka nak, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat berfikir secara matang. Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan memberitahu dan berkongsi tentang kritikan dan kesan kebersamaan ibu bapa terhadap guru. Jadi, dapat kita tahu kritikan ini umpama teguran yang berhasrat untuk menambah baik tahap pendidikan dan tahap ajar guru terhadap anak murid. Jadi, apabila ibu bapa hendak menegur dan mengkritik guru terbabit, hendaklah menggunakan cara dan prosedur yang betul. Antara caranya dan contohnya ialah hendaklah hubungi pengetua sekolah dan beritahu kepada pengetua sekolah untuk mendapatkan nombor telefon guru terbabit. Apabila mendapat nombor telefon guru yang terbabit, hendaklah berbincang secara baik, bukannya melakukan kerosakan dan vandalisme di sekolah. Contohnya, menengking guru terbabit di dalam sekolah dan di luar sekolah. Contoh kritikan dan kesan terbahagi kepada dua. Kritikan dan kesan yang negatif dan kritikan dan kesan yang positif. Jadi, contoh kritikan yang negatif ialah apabila ibu bapa memberitahu kepada guru bahawasanya kenapa bagi banyak sangat kerja sekolah dekat anak saya. Pertama. Yang kedua, kenapa tampar muka anak saya? Jadi, perkara ini viral di media sosial dan wujudnya diartikel. Jadi, peranan guru
adalah mendidik dan juga memberi kerja juga denda secara seimbang. Kalau selalu didenda memang tidak baik, tapi kalau tidak didenda langsung pun tidak elok juga. Kena seimbangkan, lihat pada julat kesalahan yang diorang lakukan. Cara denda juga janganlah keterlaluan sehingga memukul muka anak terbabit. Jadi untuk kritikan yang positif, saya bagikan di dalam contoh cerita yang sebenar. Pada suatu hari, seorang doktor hendak berjumpa dan menceritakan tentang kebersamaan anak murid terhadap sekolah. Macam mana cara nak tarik anak murid ini untuk datang ke program yang dianjurkan di sekolah. Di dalam perbincangan tersebut, doktor memberitahu kepada guru, apabila korang berjumpa dengan pengetua, siapa yang akan memberi salam? Jawab guru, kami akan memberi salam kepada pengetua kerana mereka adalah ketua kami. Jadi doktor memberitahu, apabila kalian berjumpa dengan anak murid, siapa yang akan memberi salam? Jawab guru, anak murid akan memberi salam kepada guru kerana anak murid menunjukkan itu adalah antara cara anak murid menunjukkan cara hormat kepada guru. Dan doktor memberitahu, berilah salam kepada mereka. Sesungguhnya dan nescaya mereka akan berubah secara beransur-ansur. Apabila pendapat tersebut diutarakan, guru tersebut laksanakan apa yang disuruh. Dan selepas 2 minggu, murid terbabit mula berubah daripada kurang baik terhadap baik. Jadi selepas hal tersebut berlaku, murid tersebut menceritakan mengapa dia berlaku buruk ketika di sekolah. Ianya kerana di rumah mereka maupun anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Jadi hal daripada rumah dibawa ke sekolah. Jadi ia membuatkan guru juga mempunyai masalah dan kurang suka terhadap anak murid terbabit. Jadi dapat kita tahu kritikan yang positif dan negatif ini dapat mengubahkan perspektif guru-guru untuk menambah baik lagi tahap didik dan tahap ajar anak-anak murid mereka di sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pada tunjak anak-anak yang bersekolah rendah dan menengah di dalam alam persekolahan mereka yang digelar pelajar, kehidupan sebagai pelajar mustahil jika seseorang pelajar itu tidak menghadapi ujian dan halangan yang berliku-liku semasa menuntut ilmu di zaman persekolahan mereka. Mereka sebagai pelajar tidak mustahillah jika mereka terpengaruh dengan sikap rakan sebaya yang tidak berdisiplin dalam sesi persekolahan mereka. Ada dalam kalangan pelajar yang mempunyai rekod disiplin yang teruk yang disenaraikan dalam rekod pelajar yang tidak sewajarnya dicontohi oleh anak pelajar yang lain dan generasi yang akan datang. Oleh itu, ibu bapa mestilah mendidik anak-anak mereka terlebih dahulu dari rumah sebelum melangkah ke alam persekolahan dengan mendidik anak-anak mereka supaya menjadi murid yang baik, mematuhi peraturan, disiplin sekolah dan mendengar arahan guru sepanjang persekolahan berlangsung. Ini amatlah dititik beratkan oleh ibu bapa agar anak-anak mereka tidak terjerumus oleh budaya buli dan rakan sebaya yang buruk, sebaliknya menjadi anak murid yang cemerlang, gemilang dan personaliti yang terbaik di sekolah mereka. Guru pula amatlah bertanggungjawab besar ke atas pendidikan, prestasi, peningkatan, pemahaman mereka dalam pembelajaran akademik dan kurikulum mereka bagi meningkatkan penilaian mereka sebagai murid yang terbaik di dalam alam persekolahan mereka dan terbaik untuk diri mereka juga selepas tamat alam persekolahan kelak. Namun begitu, guru juga hendaklah mengawal tingkah laku murid yang bermasalah daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Contohnya, buli, pergaduhan, pertelingkahan dan sikap biadab murid terhadap guru mengajar
supaya perkara yang negatif ini tidak akan berlaku pada generasi yang akan datang. Seterusnya, guru mestilah mengambil peranan yang penting dan cara mengubah peribadi murid ke arah yang lebih baik supaya menjadi murid yang gemilang dan cemerlang akan datang. Antaranya, pihak sekolah atau guru bertugas sewajarnya menganjurkan kempen ceramah agama dengan kehadiran ustaz yang popular dan program motivasi bersama ibu bapa murid bagi menyentuh hati mereka atas kepentingan menjaga peraturan disiplin sekolah yang mempunyai personaliti yang baik demi membentuk cita-cita mereka masing-masing dan juga dapat membanggakan kedua orang tua mereka pada masa yang akan datang. Solusinya, peranan ibu bapa hendaklah menunjukkan akhlak yang baik pada anak-anak mereka ketika bangku anak-anak kecil dan di bawah remaja lagi dalam kehidupan seharian mereka. Ini bagi melihatkan mereka tentang akhlak yang mulia dan secara tidak langsung dapat menanamkan pada mereka sifat akhlak yang baik dan mulia pada masa mereka mencecah dewasa kelak. Perkara ini amatlah wajib dipegang oleh kedua ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran dalam kehidupan daripada kejahatan dan kekejaman manusia kini. Oleh itu, sebagai ibu bapa, mereka mestilah mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang mulia untuk kebaikan anak-anak mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan di sekolah maupun di luar, agar kehidupan anak-anak mereka penuh keyakinan, penuh disiplin dan positif apabila berlangsungnya sesi persekolahan bagi menjamin masa depan anak-anak mereka yang lebih baik. Selain itu, berkaitan dengan guru pula, guru dapat dikatakan ibu bapa kedua yang membimbing anak-anak mereka di sekolah bagi membantu mendidik anak-anak mereka dalam menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri anak-anak mereka, bagi meningkatkan tahap pemikiran yang stabil dan faham tentang kehidupan dan asas-asas dalam kemahiran hidup manusia dalam seharian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.